Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam buat semua sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, malam ni kita dapat mengaji part of the thesis ataupun dalam penyelidikan, iaitu kajian literatur atau disebut sebagai literature review. Okey. Bahagian ini merupakan bahagian yang penting. Mungkin dia tidak terlalu critical dari segi formatting. Macam bab 1 dia very technical, 1.1, 1.2 latar belakang, 1.3 problem statement, okey, 1.4 objektif, 1.5 persoalan kajian, kemudian 1.6 definisi operasi, 1.7 kepentingan kajian, kemudian sehinggalah kesimpulan. Ikutlah kepada format mesti. Begitu juga dalam bab metodologi, bab analisis, malah dekat bab dapatan dan juga bab conclusion dia ada macam formatting ataupun pattern ataupun good practice dari satu fakulti ke universiti tertentu. Dia ada format yang biasa yang diamalkan oleh student postgrad maupun researcher. Okey, tetapi malam ni kita nak discuss adalah literature review. Saya tahu banyak yang keterbukaannya bila membincangkan kajian literatur, dia sesuai untuk bidang science social, bidang art and humanities, maupun dalam bidang pure science ataupun dalam bidang technical engineering dan sebagainya. Jadi malam ni kita nak bincang lebih kepada kaedah penulisan literature review, tapi peringkat pengenalan. Okey, memandangkan kelas ngaji tulis tesis literature review ini, dia lebih kepada bab 2 ni lebih berstruktur. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak dekat penceritaan dan membahaskan dari segi konteks teori, bukan teori kajian, teori menulis literature review, tapi lebih kepada penggunaan template. Jadi bila bincang tentang penggunaan template, memang nak faham tu kena habis sampai 2 minggu ni lah. 14 hari ni nanti kita akan faham daripada permulaan awal template yang saya gunakan tu, dari hari ke hari sampai ke hari yang ke hujung, bahawa kita dapat integratekan ke semua sekali template ini. Jadi setiap template yang diberi itu kan adalah dipecah-pecahkan, jadikan satu persatu, okey, supaya kita dapat absorb dan dapat ikut daripada awal dan habis. Tapi diizinkan template ini diubah suai, dimodify ikut keperluan bidang dan pengetahuan masing-masing. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah ubah suai daripada template yang saya bagi. Okey, setiap template yang diberi ini akan ada hujah kenapa saya berbuat demikian. Dia lebih kepada dalam konteks nak menulis literature review ni adalah, yang pertama adalah nak kena faham proses. Yang paling mudah, proses dari segi outline dia sendiri, kemudian proses dari segi penulisan dalam satu perenggan, kemudian dalam satu perenggan nak tulis apa, dan juga dalam literature review yang baik, intempati dari segi keperluan, maklumat apa yang perlu ada dalam literature review, dan macam mana nak tulis konten yang baik, macam mana tulis perenggan yang baik. Kita ada juga namakan sebagai fakta huraian. Jadi fakta kita kena dapatkan sumber-sumber ataupun daripada citation. Huraian adalah bina ayat. Okey, kita nak mengelakkan masalah dalam perisian TNI nanti, masalah kita panggil apa tu, masalah persamaan, similarities dalam ayat. Jadi kita kena faham bila menulisan literature review, ambil fakta sahaja, kemudian huraian kita gunakan ayat kita sendiri. Jadi advice untuk permulaan, bila baca artikel, okey, kita boleh gunakan contohlah, kebanyakan orang guna highlighter. So highlighter biasanya saya anggap macam guna macam traffic light lah. Hijau, kuning, merah. Jadi hijau jalan, kuning bersedia untuk berhenti, merah berhenti. Okey, dalam konteks ni kalau saya baca artikel, kalau saya nampak fakta tu, saya akan highlight warna hijau. Okey, ni fakta. Okey, fakta kan. Jadi jangan highlight semua. Okey, kita highlight fakta saja. Kalau kuning tu saya anggap macam dia macam fakta, tapi tak adalah fakta yang kuat. Dia jadi macam sokongan saja. Saya akan highlight warna kuning. Okey, warna kuning. Kemudian warna merah mungkin nak highlight sesuatu yang mungkin saya terlupa, benda yang penting sebagainya. Jadi saya highlight ke warna kuning. Terpulanglah, ada yang pakai 3 color, ada pakai 4 color. 4 color tambahlah jadi hijau,
kuning tu ditambah tu lagi biru. Okey, merah tadi perhatian. Mungkin nombor 1 tu fakta yang penting, warna biru fakta yang kedua, sokongan, fakta ketiga fakta KIV. Macam nak jadi fakta boleh jadi ke ni? Jadi letak warna kuning. Jadi how you control your highlight tu akan menjadikan satu tindakan ataupun action dalam pemahaman kita. Bila kita kena banyak apply. Bila kita dah baca, kita kena apply. Bila kita apply, kita kena ada satu benda yang dipanggil record. Maksudnya kita akan gunakan record dalam Excel. Nanti kita time to time akan gunakan Excel tu nanti. Jadi hari ini cuma kita masukkan sesi pengenalan dan mungkin kita akan gunakan Excel tu sebagai perantara untuk memahamkan sebelum kita menulis dalam perenggan. Okey, dalam masa yang sama kita ada video untuk memberi penerangan dan juga kita ada slide untuk supportkan penerangan saya dalam video saya. Okey, kesemua maklumat video, slide dan template akan diberikan setiap kali masa dalam kelas dan keesokan harinya pukul 3 petang kita ada perbincangan. Jadi kalau ada yang tak faham dalam konteks tema kita, contoh tema hari ini adalah pengenalan, supaya kita dapat tanya juga soalan dengan pengenalannya. Okey. So sebarang ada komen dan pandangan semua kita akan discuss pukul 3. Cuma malam ni lepas rakaman video ni pada pukul 10 malam kita boleh bincang, tapi bincang tu sedikit je sebab dah lewat, kita mungkin dapat dalam sejam saja dan lepas tu kita akan sambung pukul 3 petang pada keesokan harinya. Jadi begitulah urutan kita, satu hari kelas, besoknya discussion, esok pula kelas, esok discussion selama 14 hari. Okey. Alright, kita terus kepada apa yang dikatakan sebagai dalam literature review. Okey, dalam literature review ada masa saya tengok slide, saya takut saya hilang point. Okey, depan saya ni ada notebook yang sebelah ni, jadi dia guide saya lah dalam nak menyampaikan video ni. Okey, saya ada tulis ringkasan penulisan yang penting saja. Nanti orang kata, biar betul tulis ringkasan. Bukankah literature review ni kena cerita betul-betul luas, betul-betul menyeluruh, komprehensif? Okay, saya kena juga gunakan perkataan ringkasan sebab kita buat penyelidikan. Bila buat penyelidikan, hanya maklumat yang relevan saja yang kita ambil. Dalam proses nak menulis, kita tak boleh terlalu menulis macam orang bercerita. Orang bercerita macam saya bercakap, dia akan terus panjang. Tapi dalam penulisan, dia ada cut off dia. Dia kena ada menulis. Okey, sebab tu kadang-kadang bila orang menulis, dia bagi satu fakta, dia bagi fakta sokongan, kemudian kan dia buat sedikit penjelasan yang dia bagikan justifikasi, kemudian dia bagi contoh dekat industri dan sebagainya dan disokong oleh kajian lain. Jadi penulisan dalam literature review ni adalah penulisan akademik. Jadi penulisan akademik yang dikatakan dalam tesis, disertasi ataupun projek ni, dia perlu diringkaskan sebab kajian banyak. Cuba bayangkan kita refer satu tesis. Katalah saya baca 500 artikel termasuk tesis dalam laporan semuanya. Macam mana saya nak kena tulis dalam saya punya tesis? Okey, yang diorang tu kalau saya refer tesis dia 300 muka surat. Macam mana saya nak masukkan daripada 300 muka surat tu masuk dalam tesis saya? Jadi saya kena ringkaskan. Macam mana nak ringkaskan? Kita dah ada beberapa teknik untuk ringkaskan. Sebab tu kita kata kita kena ada ambil fakta. Kadang-kadang kajian si A, kajian B dan C sama je. Jadi macam mana kita nak summarykan daripada 3 kajian yang sama? Macam mana kita nak ringkaskan 3 kajian tu jadi satu kajian yang nak katakan laporan dia. Okey, ketiga-tiga kajian menunjukkan dapatan yang sama. Jadi kita tak payah berlaku pengulangan, redundant dalam penulisan literature review. Jadi itulah literature review. Kita tak panggil melaporkan, kita tak panggil memindahkan, dia bukan transfer, dia bukan melaporkan, dia dipanggil perbincangan. Jadi bila sebut literature review nak bincang, mana ada orang bincang seorang-seorang. Orang bincang mesti ada dua. Jadi 2 citation kena ada. Jadi dalam literature review yang baik, kita mesti ada beberapa kajian untuk kita lihat mana satu persamaan, mana satu perbezaan. Di situ persamaan dan perbezaan akan timbulnya peluang. Bila timbulnya peluang akan ada 2 kelompongan, akan keluarkan potensi, ada yang terlepas pandang. Jadi ada benda yang kita akan, bila kita buat review yang dipanggil literature review, kita akan menemukan beberapa perkara-perkara lain. Ini kita akan bincang lepas ni lah, slide-slide yang seterusnya. Jadi dia ringkaskan penulisan yang penting sahaja, yang menjelaskan objektif dan persoalan kajian. Okey, teori yang mendasari kajian dan dapatan lepas yang berkaitan. Okey,
Kadang-kadang saya terlepas poin-poin yang penting Dia sebenarnya dalam tesis ni antara beberapa komponen penting dalam literature review adalah teori. Okey, teori. So ada yang kajian yang mendasari kajian ni menggunakan teori. Kita panggil sekarang main source ataupun utama. Yang pertama adalah teori, ada yang pakai model. Tak kisah model diterima juga untuk replace sebagai teori, make sure dia mendasari kajian. Dia punca utama ilmu tu. Okey, dia boleh datang daripada teori, boleh datang daripada model. Okey, ini utama. Model atau teori utama. Okey, kemudian dia boleh disokong oleh konsep. Okey, antara konsep dia dipanggil model. Tapi tadi model utama ni model support, model sokongan. Dia boleh jadi juga dengan teori. So teori lain tu akan jadi sokongan. Kemudian lagi apa? Lagi kalau dalam government dia ada dasar, dia ada polisi, dia ada apa lagi? Blueprint. Okey. Kemudian ada garis panduan, dia ada standard of procedure. Begitu juga dengan industri, dia ada technical report, dia ada annual report. Okey, semua benda ni mungkin menjadi support kepada teori. Jadi tujuan literature review ni untuk membahas dan membincangkan teori tadi, konsep lagi. Okey, selain daripada dua teori ni dan konsep ni, dia juga akan membincangkan metodologi. Okey, orang kata kenapa nak cerita metodologi dekat bab literature review? Sebab literature review ni membincangkan maklumat-maklumat yang penting dalam sebuah kajian. Dalam sebuah kajian ada apa? Kajian lepas ada apa? Kajian lepas beritahu dia punya teori kajian, dia beritahu dia collect data pakai method apa, dia punya reka bentuk kajian guna apa. So bila dia analisis, dia pakai sampling unit analisis apa, analisis guna apa. Jadi kita kena membincangkan dari sudut penyelidikan. Literature review adalah membincangkan proses-proses dalam penyelidikan yang saya sebutkan tadi, teori, konsep, apa lagi, metodologi, analisis. Yalah, dia ni guna analisis tu, yang ni guna analisis ni. Jadi semua tu kita kena berbincang. Jadi apa saja tindakan kita dalam bab 3 yang kita laporkan dalam bab 3 adalah prosedur. Prosedur dan proses-proses untuk metodologi. Start daripada populasi sehingganya kita pakai teknik dalam analisis sama guna perisian atau sebagainya. Jadi metodologi, apa tindakan dalam prosedur yang kita tulis dalam bab 3 tu, semuanya telah dibincangkan dan dapat maklumat tu daripada literature review. Bab 3 tak boleh buat tanpa literature review. Jadi metodologi tu dia bergantung kepada literature review. Apa saja? Kenapa pakai case study? Saya tengok kawan-kawan pakai case study, sebab itulah pakai case study. Tak, jawapan paling tepat adalah berdasarkan perbincangan dalam kajian literatur. Bila kita kaji dengan kajian-kajian lepas, kita menemukan beberapa kajian yang hampir sama, topik yang hampir sama, dengan objektif yang hampir sama, menggunakan metodologi case study. Bukan satu, luar negara juga dan dalam negara. Jadi kita sebenarnya buat literature review akan menampakkan apa method-method, termasuk dengan komponen-komponen dalam metodologi itu sendiri, item-item yang ada dalam metodologi sendiri, semua perkara, termasuklah dengan soal sidik. Okey, senarai semak. Okey, semua perkara itu kalau saya tengok dalam soal sidik, kenapa soalan ini ada tanya tentang kepimpinan itu bertanggungjawab? Saya tak jumpa apa-apa pun perkaitan tentang kepimpinan itu bertanggungjawab dalam literature review. Saya tak jumpa perkataan kepimpinan bertanggungjawab. Tak ada. Kenapa tiba-tiba you bangunkan soalan sidik ini ada soalan tentang kepimpinan harus bertanggungjawab? Begitu juga dengan soalan interview sebenarnya. Walaupun soalan interview tak semestinya kena perkataan dia kena sama dalam literature review, tapi sebenarnya apa soalan yang you tanya kepada orang nanti, soalan-soalan itu sebenarnya saya tengok soalan tu bukanlah soalan yang pelik, sebab saya tahu benda tu you dah cover dalam literature review. So saya tahu kenapa you tanya soalan ni, sebab you dah bincang tadi dalam literature review. Tapi perkataan tu tak adalah similar. Tapi bagi orang kuantitatif, kalau boleh, kalau perkataan itu dan responden itu bukanlah responden yang senior nanti saya cerita ada satu keadaan yang di mana saya terpaksa ubah saya punya questionnaire disebabkan responden saya. Okey, jadi dalam keadaan ni kalau cakap ada kepimpinan bertanggungjawab tadi, kita kena gunakan kepimpinan bertanggungjawab juga dalam soal sidik. Dalam kes tadi saya ceritalah ada halalan sebut saya buat kajian di masjid dan responden saya adalah karyah masjid.
Bila sebut kearihan masjid ni, kita tahu daripada yang muda sampailah golongan senior ke atas. Jadi bila peringkat awal tu, bila saya buat pilot tu, bila saya bagi soal sidik, saya ada satu soalan berkaitan dengan AJK masjid, kena ada buat komitmen. So saya gunakan perkataan komitmen. Jadi perkataan komitmen tu agak sukar bagi karya senior tu. Dia tak apa nak jelas apa maksud komitmen. Jadi saya tengok ayat tu lebih sesuai. Dia kata macam ni, nak beritahu penting tak AJK masjid tu perlu di kalangan orang yang selalu atau kerap pergi ke masjid. Perkataan tukar rajin lah, rajin ke masjid. Kenapa tak cakap rajin, kan senang. Jangan guna perkataan committed, tak faham pakcik. Jadi kita faham yang soalan itu perlu ditukar, diubah dalam kesesuaian responden. Sebab ini nak jadi masalah, nanti orang tak faham pula soalan. Sebab kena faham soal sidik tu yang paling penting adalah kejelasan. Orang yang nak jawab tu nanti kena faham. Okey, walaupun pakar dah release soalan tu sah, walaupun pakar itu dah release, itu proses. Proses yang terakhir adalah pada responden. Kalau responden tu masih lagi sukar nak faham soalan itu boleh dipindah. Sebab tu proses, bila kita nak buat proses validity tu, memang kita mulakan dengan expert, diakhirkan dengan potential respondent. Biasanya kita buat pilot study itulah. Itu contoh dalam kuantitatif lah. Okey, nanti kita akan bincang dalam bab-bab metodologi. Ada rezeki nanti kita akan discuss dalam bab metodologi. Okey, baru first slide ni. Okey, dari bahagian tentang ringkaskan penulisan yang penting saja. Okey, yang kedua, elemen penting kita ada dalam 25 slide. Harap kita boleh cover lah. Saya target dalam 1 hour kan. Alright. Okey, yang kedua adalah menerangkan serta menjelaskan persoalan kajian. Okey, kenapa saya sebutkan persoalan kajian dan objektif kajian? Okey, saya kena sebutlah sebab ada kadang-kadang kajian dalam sains dia tak cakap saya menjawab persoalan kajian, tak, dia cakap menjawab objektif kajian. Ada masa saya cakap objektif, ada masa saya jawab persoalan kajian. Okey, ini benar. Okey, apa yang kita tulis dalam bab literature review adalah menjelaskan dengan mencari jawapan, menjelaskan dengan mencari jawapan kepada semua research question. Maksud dia, tugas literature review adalah mencari maklumat dalam penyelidikan. Kena fahamlah bila sebut maklumat dalam penyelidikan, dari sudut teori, pemboleh ubah, metodologi, teknik analisis daripada kajian lepas. Okey, jadi kena buat perbincangan lah. Jadi bab 2 ini adalah mencari jawapan kepada semua research question tadi dengan membekalkan maklumat-maklumat dalam proses penyelidikan. Kenapa kita kena buat benda tu? Kan kita buat penyelidikan, bila kita kumpul literature review dalam proses penyelidikan yang bertepatan dengan research question atau research objektif. Jadi kita tahu nak buat dekat bab metodologi, kita tahu macam mana nak buat bab analisis, kita tahu macam mana nak buat bab dekat perbincangan. Okay, kita tahu nak buat bab dekat bahagian kesimpulan. Kenapa? Sebab bab literature review kita dah cover all aspek tadi. Jadi sebab tu yang paling penting. Kalau saya lihat tesis, saya rasa kecewa kerana literature review dia tidak berfokus kepada persoalan kajian. Dia cerita hal-hal lain. Kalau macam saya nak sedang faham. Kalau kata student saya banyak sangat tulis, saya pangkah. Saya kata kenapa tulis bahagian ni, tulis sikit-sikit sudah. Kerana dia tak menjawab persoalan kajian. Lebihkan penulisan kepada perkara-perkara yang akan jadi tindakan kita dalam proses penyelidikan. Janganlah hanyut dalam lautan definisi dan lautan teori. Dia bahaya dalam literature ni, di mana ada satu golongan yang terlebih dekat definisi. Habis semua negara keluar, habis daripada huruf A sampai huruf Z dia buat definisi. Kemudian banyak sangat teori, dia laporkan semua teori. Dia kurang faham tentang pengistilahan ataupun nak menjelaskan teori dalam kajian. Ini nanti next class kita akan cover teori. Okay? Jadi aspek-aspek yang semua yang saya sebutkan tadi perlu berasaskan fakta. Sebab tu kena baca jurnal, artikel. Kita berdasarkan fakta yang dipanggilkan citation. Kita menjelaskan fakta tu dengan huraian, dari satu fakta kepada satu fakta. Dan huraian-huraian yang kita bagi tadi, sama ada dalam bentuk fakta ataupun sokongan, dia perlukan sumber. Kadang-kadang penceritaan kita bagi contoh. Contoh dia dekat Pro 2, contoh dia dekat Proton. Kita tak boleh
bagi contoh saja, kita kena ada sumber citation daripada Annual Report Pro 2. Jadi fakta, huraian dan contoh perlulah ada sumber dan citation. Okey. Kajian literature review yang ketiga adalah menjelaskan objektif dan tujuan kenapa ia perlu dan apakah yang boleh dipelajari daripada tesis. Sebab tu dalam bab 1 kita akan tengok objektif dan persoalan kajian, sama ada tak bahagian-bahagian extension, di mana kalau kita buat kajian kita nanti akan menambah pengetahuan. Dia tak boleh semua replicate kecuali student degree dan student master yang by project. Okay, dia tak perlukan originality sebab dia replicate saja. Tapi kalau nak buat tak salah, buatlah. Okay, alright. Tapi dalam kes ni dia boleh menjelaskan dalam literature review untuk dia menunjukkan apa part yang dia boleh pelajari. Bila sebut dia boleh pelajari itu, kita sedang menulis, kita belajar. Orang yang membaca literature review kita dia akan belajar. Jadi apa knowledge yang you nak berikan? Kalau you cuma memindahkan, kita banding ambil daripada kajian lain, daripada literature review orang lain, kita pindah. Yang itu tidak ada satu benda yang kita pelajari lah. Jadi bila orang buat literature review, walaupun satu perenggan dalam literature review, setiap perenggan demi perenggan tu, kalau saya baca, saya dapat knowledge itu. Sebab saya tahu perenggan itu ditulis, diisi dan diolah oleh penyelidik itu, dan sumber tersebut digabungkan, yang mana saya tak jumpa lagi gabungan 2-3 authors tu dalam satu perenggan menghasilkan satu persamaan dan perbezaan daripada 3 citation itu. Okay. Sebab tu bila menulis ni dia ada teknik dia panggil synthesize, analisis, kritik, lagi apa? Summary. Sebab bila kat situ bila kita baca, oh you nak menyimpulkan 3 ni. Oh ni menunjukkan 3 dapatan ni terdapat perbezaan. Oh tujuan perenggan nak tunjukkan ketiga-tiga ada persamaan. Oh perenggan ni nak tunjukkan ada kelompokan. Okey, saya ada sebut hari tu kan, kalau yang dah follow saya daripada bab 1 lagi, okey, di mana seseorang researcher akan dapat menyiapkan problem statementnya dengan sempurna. Sempurna keyword dia dalam konteks penyelidikan ini hanya selepas kita menyiapkan bab 2. Sebab bab 2 ni kita baca banyak. Jadi ada perkara-perkara penting yang kita jumpa dalam masa kita review dalam literature ni. Kadang-kadang dia memberi satu kelompongan, gap dalam knowledge yang kita boleh mantapkan dalam problem statement. Jadi problem statement awal tadi kita buat tu in general. Sebab tu saya advise lagi seseorang atau researcher tu ataupun postgrad, jangan terlalu lama dekat bab 1, kerana kita kena move to chapter 2, kerana chapter 1 akan complete bila kita dah siap dekat bab 2. Okey. Malah bab 2 pun saya tak boleh kata 100%, kita kena siap bab 3. Sebab tu proposal defense dia ada bab 1, bab 2, bab 3. Menulis tak perlu panjang. Untuk menulis bab 1, 2, 3 tak perlu terlalu panjang, tapi kita nak tengok dari segi ketepatan apa yang kita menulis. Kita nak pastikan apa yang tertulis dalam bab 1 dia selari dalam bab 2. Begitu juga dalam bab 3. Okey, citation yang cukup. Ini satu benda yang nak bandingkan you punya kajian literature review kita ni mencukupi tak untuk cover dalam sebuah tesis. Okey, bila nak sebut kecukupan ni banyak benda elemen yang kita tengok lah. Yang pertama kita tengok lah terlalu akademik lah. Ini paling banyak lah kan. Paling banyak kalau dekat universiti cakap lah terlalu akademik sangat. You hanya cite jurnal dengan tesis dengan artikel. Kemudian kita tak nampak perbincangan ni luas. Sebab nanti in the end you cakap kajian ni memberi sumbangan kepada industri. Cakap memberi sumbangan kepada industri, jadi saya tak nampak apa-apa pun you review berkaitan dengan industri. You kata dapatan kajian ini akan menyumbang kepada kerajaan. Saya tidak nampak apa-apa sumbangan daripada kerajaan dari segi blueprint ke dasar dan sebagainya. You kata kajian ini memberi sumbangan kepada masyarakat dengan komuniti. Saya tak nampak apa-apa elemen review community pun dalam literature review. Okey, jadi itu yang kita kata ketidakcukupan. Lagi apa ketidakcukupan? Bila kita tengok citation tu lama-lama. Okey, kita tahu kan, saya tak sebut, ramai orang sebut. Okey, kita pegang je lah ayat ni. Nak 5 tahun yang terkini ni. Jadi kita kena ada juga citation 5 tahun terkini. Okay, kemudian kita tengok quality kan. You cite jurnal apa ni? Saya bidang sama je. Tapi jurnal yang you cite dengan apa yang saya tahu ni rasa macam lain je. You tak buka publisher yang bagus-bagus ke? You tak refer guna searching, advanced search guna dekat WIS ke? Tak guna dekat Scopus platform ke? Ataupun top-top publisher?
Orang tak, saya guna Google je. Itulah maksudnya ada bahan-bahan lagi yang patut you cite, you patut you refer, you tak refer. Kemudian kata you buat syarikat tourism. Syarikat tourism punyalah banyak. Annual report dia orang cukuplah banyak. Kenapa tak refer annual report syarikat tourism? Dekat situ macam-macam dapat. Bukan laporan kewangan je. Dia beritahu hala tuju dia, dia beritahu dia punya vision, dia beritahu apa challenges sekarang ni. So apa plan dia perancangan masa depan. Okey, benda-benda tu, hala tuju perancangan masa depan tu dia menggambarkan, dia selari dengan kajian kita. Okey, kita kata kita buat kelestarian dalam pelancongan. Mana buktinya ada kelestarian pelancongan kat Malaysia ni? Oh, dia kata ada kajian-kajian luar negara. Itu kajian luar negara, kita memang dasar luar negara. You nak buat kat Malaysia kan? Macam mana nak menyokong dekat Malaysia? Refer lah annual report, refer lah media. Okey, ada orang takut nak cite surat khabar. Kita ada teknik cara nak cite surat khabar. Okey, dia tak jadi main source, dia panggil support source. Jadi kita boleh cite surat khabar dan kita boleh masukkan dekat appendix. Okey, saya kena straightforward Saya ni kalau bercakap tu lah satu slide pun dah 25 minit dah. Okey. Alright, tujuan literature review adalah untuk memadankan dan mencari persamaan, membezakan. Ini yang keyword yang saya sebutkan tadi lah, saya baca takut saya miss. Memadankan, sama ada nak mencari persamaan, nak cari membezakan. Ketidakperhatian, kadang-kadang satu part tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Government lama dah sebut, industri lama dah sebut, tapi kajian belum jalankan. Maksudnya tiada perhatian, ketidakperhatian, terlepas pandang. Ketiadaan, ketiadaan maksudnya tak ada lah. Tadi jumpa literature review yang ada sama, jumpa lagi kajian lain, nampak perbezaan. Bila dah nampak persamaan dan perbezaan tu, kita nampak alamak, tak ada orang cover lagi benda ni. Okey, sebab ketidakperhatian tadi. Malah dia tiada lagi kajian yang kita jumpa dalam gelompongan yang boleh katakan sebabkan keperluan perubahan dan penambahbaikan. Kita buat satu penyelidikan bukan disebabkan penyelidik lain yang menyuruh. Disebab dalam konteks bidang ilmu ni, bidang kajian kita ni dah jadi satu keperluan untuk buat. Okey, dah sampai perubahan. Perubahan tu memang kalau kita tak berubah, dia menyebabkan kalau kan dalam perniagaan, dia akan menyebabkan perniagaan tu akan runtuh lah, akan musnah perniagaan itu kalau tak lakukan perubahan. Macam kita sekarang dalam konteks kita dalam COVID-19 ni, so dalam sumber dalam bidang pendidikan pun, pengajaran dalam bidang pendidikan pun kena berubah dari segi guna platform kelas nyata ke pergi pada alam maya, secara online. Jadi itu nak beritahu tujuan literature review ni. Bila kita review, itu dikatakan bila kita baca, kita jumpa, oh sama je kajian A dengan B. Lain lah, walaupun kajian A dan B sama, tetapi dapatan dia berbeza-beza. Bila kita review ni, kita nampak banyak lagi angle yang tak study. Banyak lagi orang tak ambil port pun, tak ambil dekat industri, tak ambil dekat kerajaan. Jadi kat situlah yang saya sebutkan tadi, terlepas pandang bab perhatian tadi. Perhatian bab tu penting, tapi terlepas pandang dalam part researcher menjadi satu keperluan atas sebab perubahan dan juga penambahbaikan. Jadi yang kedua, mencari kelompongan pengetahuan. Ini biasa orang sebut, bila sebut literature review je mesti nak cari research gap, kelompongan pengetahuan. Saya setuju dalam menulis dalam tesis dan research grant pun, dia gap ni penting, tapi saya longgarkan definisi gap tu. Bila kita mengkaji, bukan hanya refer artikel, jurnal dan tesis sahaja. Jadi kita mengambil semua ada. Jadi maksudnya saranan kerajaan ada menyebut dalam laporan yang terbaru, tetapi researcher tak ambil lagi challenge dan tak ambil peluang itu, potensi yang ada dalam laporan itu untuk jadikan penyelidikan. Buatlah research, tak ada masalah. Tak ada orang cakap pun tak. Kita tak semestinya buat research adalah berdasarkan saranan daripada kajian lepas. Kita sekarang ni, kita buat research nak berimpak, bukan pada akademia saja. Jadi kalau membuat impak kepada kerajaan, jadi kerajaan tak adalah jom buat penyelidikan, tak adalah sebut macam tu. Tapi dalam laporan dia ada menyebut ini hala tuju kerajaan sekarang. Jadi sedikit sebanyak bila kita buat penyelidikan, kita assist, membantu kerajaan untuk menyelesaikan ataupun
menyempurnakan pelaksanaan agenda itu. Jadi kena faham, begitu juga dengan industri. Suara dia kat mana, voice dia kat mana? Dekat annual report dan laporan-laporan tertentu. Jadi kita boleh ambil itu sebagai peluang. Jadi gap tu tak semestinya daripada saranan dan dicadang oleh kajian lepas oleh researcher, sebab penyelidikan itu bukan datang daripada penyelidikan sahaja ataupun artikel lepas. Dia cuba faham keperluan dalam penyelidikan itu kepada akademia, kepada industri, kepada government dan juga kepada komuniti. Lihatlah keempat-empat ni. Okey. Kemudian bila dah cerita tujuan tadi, kita nak cerita 3 sumber bahan bacaan. Okey, saya sebutkan tadi buku lah kan. Buku kita boleh baca, especially bab 3 kan. Bila nak cover metodologi, memang kita cover buku. So bacalah buku-buku tu untuk dapatkan maklumat. Malah kita boleh juga baca buku akademik, di mana buku-buku tu ada sumber daripada penyelidikan, ada citation dia. Bacalah buku-buku akademik daripada hasil penyelidikan. Kita ada buku yang terbit daripada hasil penyelidikan. Okey, kalau boleh utamakan buku-buku akademik. Kemudian yang kedua adalah kita punya tesis, disertasi, projek, artikel, proceeding. Jadi benda-benda tu semua adalah bentuk research, academic research. Kita kena refer lah. Walaupun yang ni memberi keutamaan, kalau ikut ranking inilah keutamaan dia. Okey, yang ketiga adalah bahan-bahan lain yang saya sebutkan tadi adalah dokumen rasmi dan tidak rasmi. Sebaiknya gunakan dokumen rasmi. Kalau yang confidentialnya dokumen, dia kena dapatkan izin, kena memenuhi dari segi etika penyelidikan. Jadi laporan-laporan tahunan, laporan-laporan teknikal, apa lagi, blueprint, benchmarking, penanda aras, kemudian garis panduan SOP, sehinggalah minit mesyuarat kita boleh gunakan sebagai dokumen support dalam penyelidikan ni. Saya suka sebut perkara ini sebab saya nak pastikan semua penyelidik gunalah medium-medium sumber yang luas ni untuk dapatkan. Saya advise dia, contoh annual report lah, bukalah annual report. Annual report tu you buka. Okey, kalau kata saya buat otomotif, saya buka lah yang besar-besar dulu. Saya buka Pro 2, saya buka Proton. Kalau di syarikat penerbangan, saya pergilah Asia. Jadi dia ada sesuatu yang sebenarnya align. Sebab kita buat research memang benda yang current. Jadi apa yang berlaku dekat industri pun membincang benda yang current. Jadi kita selari. Jadi bila kita sebut perkataan ataupun kita cite daripada industri itu, dia akan menjadikan tesis kita kuat. Personality ataupun genetik tesis kita akan jadi kuat. Okey, ini proses 3M yang dipanggil 3M. Saya panggilkan dia membaca, menginterpretasi dan yang ketiga menulis. Okey, biasa kita baca macam-macam lah. Sekarang ada macam-macam teknik nak baca. Fast reading dan sebagainya. Saya tak kisahlah fast reading ke slow reading ke, yang paling penting konsisten, yang paling penting kita faham. Faham tu bukan ketika itu, faham apa yang kita nak proses dia jadi. Jadi saya baca untuk hasilkan penulisan dalam tesis. Kena faham tu. Jangan kata pergi kursus mana-mana nak baca nak jadi cepat faham. Okey, bagus, pergilah kursus tu, highly recommend. Tetapi kena tahu objektif dan matlamat. Aku belajar teknik cepat untuk baca buku dan artikel ni untuk tahu memindahkan atau tahu cara nak apply penulisan dalam perenggan dalam tesis. Tu paling penting lah. Okey, better pergi daripada tak pergi. Ada orang lagi tak pergi kursus apa-apa pun dia tahu nak buat je. Okey, alright. Bila baca, saya punya konsep baca kena rekod. Dia baca tak rekod, dia hilang, dia lupa. Okey, nanti kita yang rekod tu kita cover next class. So baca, patut menginterpretasi, so kita kena faham lah bila tu. Oh, dia guna teori ni. Oh, teori ni boleh guna dekat hospital. Itulah tu antara proses-proses interpretasi daripada awal sampailah interpretasi benda yang kompleks. Okey, tak kisahlah berada kat interpretasi yang mana, sama ada dekat yang bahagian simple, bahagian moderate ataupun bahagian advance. Okey, tapi kita kena start menginterpretasi. So interpretasi ni dia tak semestinya orang tu jadi hebat, tak. Dia ikut level kita lah. Mula-mula kita pelan-pelan peringkat simple, lama-lama artikel itu kita akan faham. Oh, ni maksud. Selama ni aku baca aku tak faham, lama-lama aku faham. Bila faham tu kena, dia bukan disebabkan tempoh masa, disebabkan pembelajaran. Bila kita pergi majlis ilmu, kita belajar, kita akan top up ilmu tu. Okey, kemudian kena menulis. Saya nak baca dulu 50 artikel saya baca je, tak boleh. Dia kena ada konsep yang sama, baca, interpretasi, sama ada kita panggil berfikir dan aplikasi. Yang ketiga adalah kita kena menulis.
Okay, dalam proses baca, menginterpretasi dengan menulis tu, ada satu lagi komponen kita panggil merekod. Maksudnya baca artikel kita kena rekod. Okay, itu teknik yang kita akan cover next class. Alright, 8 perkara tumpuan dalam penulisan literature review. Okey, ini saya nak jelaskan supaya you all lebih faham. Yang pertama adalah memaparkan pemahaman yang mendalam. Kita tak faham lagi apa yang kita tulis, so kita expect supervisor dan penilai akan faham apa kita tulis. Jadi kita kena memaparkan kefahaman kepada sesuatu penulisan, penceritaan tu dalam konteks. So sekarang kita nak fahamkan apa? Okay, kita nak fahamkan literature review supaya orang makin jelas kita punya pernyataan masalah tadi. Orang makin jelas kita punya objektif dan persoalan kajian tadi. Jadi orang tahu kita menulis ni supaya nampak, oh dalam penyelidikan nak pakai method ni, dalam penyelidikan nak pakai analisis ni. Okay, kena ingat proses penyelidikan. Jadi bila saya baca dalam literature review, okey, baru aku faham kenapa dia punya masalah kajian jadi macam ni. Okey, patutlah dia punya persoalan kajian macam ni sebab dia dah tulis macam ni. Okey, aku dah nampak dah, walaupun belum buat lagi, aku dah nampak dah apa metod yang nak gunakan sebab cara dia menulis ni, tengok kesesuaian pada dapatan kajian lepas dalam penyelidikan memang nak pakai metod ni. Jadi kita nampak dah benda tu. Itu tujuan dia nak memahamkan mendalam. Walaupun saya tak pergi bab 3 lagi, saya tak pergi bab 4 lagi, malah saya tak nampak lagi dapatan, tapi bab 2 ni dia cuba sampaikan penjelasan pemahaman yang mendalam berdasarkan kajian-kajian sebelumnya. Okey, kita nak buat research, kita nak buat research, kenalah tengok orang sebelum ni buat research macam mana kan. Kita nak collect data, kenalah tengok orang collect data sebelum ni macam mana. Kita nak analisis, kita tengoklah kajian sebelum ni macam mana dia orang analisis. Jadi macam mana dapat semua tu? Daripada penulisan artikel jurnal, daripada tesis ataupun sumber-sumber yang relevan yang lain. Yang kedua adalah mengenal pasti, menjelaskan dan menilai kajian lepas yang menyokong masalah kajian. Okey, dia nak menyokong ni tak semestinya 100%, yang dekat-dekat, yang support, yang CP-CP, semuanya kita ambil kira supaya apa saja yang kita tulis dalam literature review tu menyokong dan mengiyakan, dan menyokong kena mengiyalah, dia kena support berdasarkan masalah kajian dan persoalan kajian. Kadang-kadang saya tak sebut masalah kajian, saya sebut persoalan kajian. Saya ringkas, saya cakap apa saja kita tulis dalam literature review untuk menjawab persoalan kajian. Okey, mengenal pasti perkara yang dipersetujui. Jadi kalau contohnya kajian beberapa kajian lepas tu ada yang sokong, ada yang tak sokong, ada yang tak setuju, ada yang bangkang. Jadi kita berbincangkan dapatan kajian lepas, jadi kita tahu beberapa kajian ni disetujui, namun beberapa kajian ni tak setuju. Jadi kita dalam literature review tu kita dapat memberikan gambaran yang bahawa dalam penyelidikan ni ada beberapa situasi, ada beberapa jawapan. Okey, ada yang disetujui, ada yang tak setuju. Okey, kemudian kita dah tahu apa yang dipersetujui dan dipertikaikan, dan kita nampak kekurangan pengetahuan tu. Jadi kat situ daripada perbincangan tersebut kita akan menemukan kekurangan ataupun kelompongan pengetahuan sesuatu topik tu. Kemudian bila kita buat literature review, kita dapat juga idea baru. Bila boleh benda ni aku apply dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, dia memberi satu idea baru dalam literature review. Okey, kalau dalam kajian kita, setiap penulisan dalam literature review tu akan membina, contoh satu saya ambil. Biasa dalam sebuah tesis yang benda menyumbang idea baru dalam bentuk konseptual. Konseptual kajian. Sebenarnya konseptual kajian tu adalah satu benda yang baru yang kita konsepkan daripada proses pembacaan, daripada idea yang kita dapat tadi, merujuk pada masalah dan persoalan kajian kita, menimbulkan beberapa idea. Macam mana datang idea tu? Berdasarkan bacaan dari beberapa sumber literature tadi, menimbulkan beberapa satu konsep baru. Kadang-kadang konsep tu divisualiskan jadi kerangka konseptual. Jadi wajar siapa yang menulis kerangka konseptual, dia akan menghasilkan sesuatu yang extension. Mana boleh buat PhD ambil kerangka konseptual orang lain. Kalau tidak dia jadi replicate. Macam itulah, bukan tak dapat PhD lah. Kita berkata dia punya kajian adalah replicate, dia tidak ada extension. Extension maksudnya penambahbaikan, pengubahsuaian. Tapi kena ada asas lah. Jangan ubah suai saja-saja, letak moderating, mediating. Kenapa nak dapat beza? Tanya kenapa buat moderate, mediate, tak dapat jawab. Soalan Viva tu je lah soalan orang tanya. Sebelum dia tak kisah apa nak pakai moderate dengan mediate, dia tanya kenapa, sebab you nak pakai moderate dengan mediate ni. Contoh dia kan, minyak dah penuh, kereta dah minyak dah penuh, kenapa nak isi lagi? Itulah contoh dia kan. Kan kita dah sampai dah kat tempat destinasi semalam, kita dah pergi dah tempat tu, kenapa hari ni kita nak pergi lagi?
saja. Sebab level PhD kena pakai moderate, kena pakai mediate. Tak kuat lah asas tu. Jadi kena kuatkan asas tu. Okay. Alright, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan kaedah lalu. Okey, ini sekarang cerita kan saya sebutkan tadi dalam literature review kena sentuh juga metodologi. Jadi bila kita tengok perbincangan kajian lepas, bayangkan macam ni secara mudah, okey. Saya patut cakap dari awal tadi. Sebenarnya literature review tu macam abstrak. Apa yang ada dalam abstrak? Kadang-kadang ada beritahu objektif dia, tujuan dia. Kadang-kadang dalam abstrak ada one slate problem statement. General lah, yang main problem statement. Beritahu tujuan tadi, beritahu kajian di mana, di Malaysia. Okay, kadang-kadang menggunakan persamplan ataupun populasi persamplan di mana, siapa dengan responden dan unit analisis, menggunakan metod apa, okay, menggunakan analisis apa yang ada dalam dapatan itu, apa dia boleh simpulkan impact atau contribution daripada dapatan. Itu semua komponen-komponen dalam abstrak. Jadi literature review tu lah semua benda tu. Bila sentuh berapa kajian lepas menunjukkan dapatan dia signifikan. Sayangnya sebab kita cuma bincang dapatan kajian. Kenapa tak beritahu kajian dia apa objektif dia buat kajian di mana, metod apa dia pakai. Dalam metod tu banyak komponen boleh bincang. Dia punya reka bentuk guna apa, dia gunakan persamplan teknik apa, size sampel dia berapa, analisis guna analisis apa, perisian apa kalau guna perisian. So apa dapat daripada perisian? Sayangnya kita dah cite dah orang tu tapi kita tak manfaatkan sumber-sumber daripada kajian itu. Maksudnya dapatan dan proses penyelidikan ia tu tidak dimasukkan dalam tesis kita. Okey. Kemudian menjelaskan bagaimana kajian dicadangkan selaras dengan apa yang dikaji. Jadi kita akan yang baca literature review akan tengok kesemua penulisan literature review ni dia selari tak dengan apa yang dia nak kaji. Itu yang nak diselaraskan. Saya dalam kajian ada 4 persoalan kajian, tapi dalam literature review, ini soalan saya masa kat Viva. Boleh tak you tunjukkan kat saya, you punya kajian ada 4 persoalan kajian. Okey, dalam literature review, boleh tak you beritahu saya muka surat mana yang you cover untuk persoalan kajian nombor 1, muka surat mana yang you cover untuk persoalan kajian nombor 2, persoalan mana dalam literature review untuk cover mana persoalan kajian nombor 3 dan persoalan kajian nombor 4. Boleh tak you beritahu saya mudah, secara ringkas supaya bila saya baca tu saya dapat absorb, saya dapat faham. Mulalah terbelik bab 2 tu tak jumpa. Lepas tu saya katalah, kenapa tak susun literature review ni ikut berdasarkan persoalan kajian. Jadi kita sekarang ni nak kumpul maklumat sebab nak cari jawapan bagi persoalan kajian sebelum kita pindah button tu dekat metodologi. Nah, metodologi kau dah buat je kerja kau, dah senang dah kerja kau. Aku dah buat literature review, aku dah cover dah semua. Setiap step yang kau nak buat aku dah cover, dah beri maklumat. Ambillah maklumat yang aku dah bekal dalam literature review ni untuk kau buat metodologi. Tu tugas bab 2. Jadi sekarang kesian orang metodologi tu. Aduh, hampirnya kau punya literature review. Macam mana aku nak buat research sebab literature review kau ni dia penuh dengan definisi dengan teori je. Aku nak collect data, aku nak membangunkan, tapi aku tak tahu macam mana nak buat sebab bekal maklumat dalam literature review tidak membantu untuk menyokong saya buat penyelidikan. Okey, kita bukan bantu orang lain, kita bantu diri sendiri. So, make sure you punya literature review tu penuh dengan maklumat proses penyelidikan. Dan bukan hanya bincang dapatan lepas saja, proses penyelidikan supaya menjadi bekalan kepada yang nak buat metodologi dan analisis, dia tahu apa nak buat. Sebab dia tak boleh buat simply aku belasah je lah pakai metod dia, janji ada metod, analisis ikut dan je lah. Mana boleh, semua tu datang daripada literature review. Macam saya buat latihan zaman sekolah dulu. Okey, cikgu bagi soalan. Okey, macam mana saya nak jawab soalan tu? Saya kena refer buku teks. So kalau saya refer buku teks, baru saya dapatkan jawapan. Dalam kes ni, macam mana metod nak buat? Itulah metod cikgu bagi saya soalan tu. Itulah metodologi. Macam mana nak selesaikan metodologi? Berdasarkan literature review lah. Literature review itulah buku teks. Itu nak kena faham macam bila nak menulis literature review. Okay? Kemudian kita kena tahu apa saja kita tulis ni, audien kita siapa? Audien kita supervisor dan penilai. Dia orang tu saya apa yang you tulis, dia lebih tahu apa yang dia tulis. Okey, sebab tu saya katakan tadi cite benda yang baru supaya dia terlepas ataupun dia tak update. At least dia update pun dia seronok. Oh, dia ni budak postgrad yang update lah. Apa yang dia tulis ni benda yang kita tengah baca pun sekarang. Ingat akademik, pensyarah ataupun researcher dia sentiasa update dengan bidang yang hampir yang sama. Lepas tu the way kematangan menulis lah. Kenapa dia tak bincang? Kan ada beberapa dapatan yang sama. Bincanglah dapatan dekat Malaysia dengan UK. Kenapa dia sama? Kenapa tak berlaku? Kenapa nak bincang kajian-kajian di Malaysia, kajian-kajian di antarabangsa?
duduk dalam kumpulan yang berbeza pula kan. Ada orang buat kajian-kajian lepas dalam negara, kajian-kajian lepas luar negara. Kenapa nak asingkan? Dalam penulisan literature review adalah perbincangan ikut tema, ikut yang saya sebutkan tadi, ikut persoalan kajian. Jadi kena dekat persoalan kajian tu, bincanglah semua negara. Cuma penulisan tu beberapa kajian di Asia bla 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 membuktikan terdapat persamaan dengan kajian di Euro. Ini kerana menunjukkan kadang apa yang sama, apa yang beza, bincanglah. Jadi jangan bincang bila kata ini kajian-kajian lepas di Malaysia. Alamak, semua benda kau humban kat sini. Jadi macam agak klasikal lah. Saya tak kata salah the way kita yang nak baca. Saya kata tadi penilai siapa? Pembaca, supervisor. So supervisor dan penilai akan baca, oh okey, semua benda kau rojakkan dekat dalam Malaysia ni, yang luar negara kau rojakkan. Jadi tak tersusun. Padahal kita punya objektif tersusun. Nombor 1 nak mengenal parti tahap, objektif nombor 2 nak menentukan hubungan. Kenapa tak susun literature review seperti mana yang kita sampaikan susunan itu dalam objektif dan persoalan kajian. Last sekali, menjelaskan bagaimana kajian yang dicadangkan tu merupakan kerja asli. Jadi dalam literature review tu kita akan dapat gambaran. Dah siap nanti kita nampak okey, dia ni sebenarnya buat satu kajian yang ada extension di mana orang tak kaji lagi atau kurang kaji dalam konteks perspektif ini. Sebab tu saya cakap tadi sebenarnya bab 2, kalau kita dah siap bab 2 kita boleh tulis okey, dalam literature review ni menunjukkan bahawa kurangnya yang ni, tak ada orang buat cover ni. Kita hanya dapat mengeluarkan peluang atau potensi kelompongan kajian lepas selain daripada menunjukkan kesamaan dan perbezaan tadi. Bila selesai dalam bab 2, bila kita dah tahu, kita dah menguasai kesemua, kita dapat dah semua, jadi kita dah boleh membicarakan apa yang sama, apa yang beza, apa yang ada peluang dan kelompongan itu. Jadi justru tu bila nak tulis balik dekat kita punya problem statement, baru kita nampak cantik. Tu tugas dalam bab 2 dan termasuk dapatkan originality itulah. Okey, dalam literature review ni ada beberapa perkara yang sebagai 4K, 4KLR. Maksudnya 4K lah, ada 4K yang nak dibincangkan: kriteria, konten, komponen, kaedah. 4K dalam literature review tu nak bincang kriteria, konten, komponen dan kaedah dalam penulisan literature review. Okey, saya bincang yang pertama itulah kriteria. Okey, bila sebut literature review, kriteria yang nombor 1 adalah maklumat, kedua keperluan, yang ketiga kandungan, yang keempat format. Saya ulang balik, maklumat, keperluan, kandungan, format. Okey, bila sebut literature review ni dari segi teknikal dia tu kriteria dia. Nombor 1 maklumat. Okey, maklumat tu kena bekalkan maklumat yang menyeluruh, lengkap dan bersumber. Mana boleh literature review yang tak lengkap, yang tak luas, tak ada citation. Sama ada, kenapa baca laporan je, kenapa baca buku je, kenapa tak cite artikel dengan jurnal. Saya ada jumpa dulu bila jadi penilai, kita tanya kenapa you tak cite artikel jurnal ada pun 2-3 je. Tempat negara dia tak dapat akses, susah nak dapat akses artikel. Okey, jadi benda tu saya tak boleh nak terima lah, sebab saya jenis orang yang explore. Jadi saya tahu walaupun tak dapat full access, kita banyak je artikel yang open access yang boleh dapat artikel ni. Jadi bidang ni kan bukan bidang kritikal pun, jadi sumbernya banyak. Jadi pun saya je buka handphone saya, buka kat Google je, bukan Google lah, saya gunakan advanced search. Saya kata ni banyak je open access, kenapa tak cite ni? Ni 2-3 yang sekali pandang pun dah dapat dengan tajuk, kenapa tak cite dia? Saya kata saya tak tahu apa benda tu tak ada, benda tu ada. Maksudnya proses pencarian bahan tu masih lagi lemah lah Jadi kita susah nak terima dari peringkat PhD ni Bukanlah memfailkan dia, tapi susah lah nak terima Kenapa lah dia ni tak tahu dia belajar duduk kat mana mungkin duduk kat rumah ke dan sebagainya. Kalau dia bercampur, dia bergaul dengan community postgrad, dia tahulah apa dia nak buat. Okey, kemudian keperluan. Tadi maklumat kena cukup. Jadi sumber-sumber yang kita sebutkan tadi, buku, tesis, laporan apa semua tu, itu adalah menggambarkan maklumat. Tak ada maklumat, macam mana kita mengapakan kecukupan literature review tu. Kedua, keperluan. Dalam literature review tu ada beberapa keperluan yang formatting, tak nak sebut formatting lagi lah. Keperluan yang biasa dalam literature review. Mestilah ada cerita teori. Tak ada pun cerita pasal teori ataupun konsep utama atau model utama. Alamak, tak bincang pun langsung dengan metodologi lepas. Apa kajian lepas menggunakan metodologi dan proses-proses penyelidikan dia. Tak bincang pun analisis apa yang diguna, teknik analisis apa diguna. Tak ada pun dapatan dia. Alamak, ada part-part keperluan. Keperluan sebut wajib lah. Benda-benda yang wajib dalam literature review tak cover. Okey, nombor 3 adalah kandungan.
kandungan. Bila you ada fakta yang baik, perlulah ada penceritaan yang saya sebutkan tadi. Ada persamaan, perbezaan, ada masa synthesize, ada masa analisis, ada masa kita buat conclusion, ada masa kita buat kritik. Kita kritik ikut kesesuaian lah dengan sumber-sumber yang kita sebutkan tadi, secara kemas dan tersusun dan orang jelas untuk faham. Yang keempat, format. Ikutlah, mesti ada format dia. Jadi ikutlah format penulisan, gaya penulisan tesis lepas tu untuk menggambarkan kecukupan maklumat. Sebab dalam gaya penulisan universiti tu dia ada sebut berapa banyak pula cara nak buat citation. So macam mana nak kena menulis dalam literature review. So kadang-kadang dia ada maklumat dia panggil format. Okey, format literature review. Format literature review ikut bidang ilmu sebenarnya kan. Kalau bidang engineering dia tak adalah secara luas dalam social science kan, sebab nak buat literature review sebab kajian ni memang kajian ni sangat baru. Jadi bila kajian sangat baru dia tak banyak dalam kajian lepas yang dibincangkan. Jadi dia kena letakkan dokumen parameter ataupun variable ataupun sumber-sumber lain yang menyokong dalam penyelidikan dia. Yang paling penting dia tak nak cerita dalam bab 3 sebab bab 3 adalah prosedur nak buat kajian je. Okey, jadi maklumat yang berbekalkan prosedur metodologi tadi mungkin dia kena tulis dalam literature review. Jadi nak beritahu orang sains literature review bukan hanya bincang dapatan kajian lepas, proses penyelidikan itu. Apa yang anda guna, prinsip, parameter, anda boleh cerita dalam literature review. Dalam proses penyelidikan metodologi, anda membincangkan metod-metod yang digunakan oleh kajian sebelum ni. Walaupun dia guna different materials, different suhu contohnya, kita boleh menggunakan itu sebagai kajian lepas untuk menyokong kebolehgunaan metodologi itu dalam literature review. Termasuk juga analisis. Okey. Kemudian kita akan cerita 6 konten ataupun ciri yang ada dalam literature review. Kita kena bincang 4K tadi. Kriteria, ini konten. Okey, konten dia kedalaman. Bila sebut kedalaman tadi saya sebut benda yang samalah. Kedalaman ni mestilah nak dapat ke kedalaman dia. Alamak, tak sampai lah. Selagi kau tak sampai ke cari artikel ataupun tesis yang menjalankan pendidikan, kita dapat dalam. Kau banyak sangat refer buku. Jadi bila sebut kedalaman ni, kuasaikan sumber-sumber bahan tadi, bahan-bahan dokumen tadi untuk memantapkan dapatkan ke kedalaman. Keluasan, menggunakan sumber idea, disiplin, aturan, proses. Baguslah kau bila kau baca report, kau ambil dia punya proses. Bila kau baca artikel jurnal, ambil dekat method dia, ambil analisis dia, ambil teori. Itulah maksudnya keluasan. Ni ambil baca artikel jurnal, ambil dapatan sajalah sayangnya kan. Maksudnya tak ambilkan, tak utilisekan semua maklumat yang ada. Dalam report tu macam-macam maklumat yang boleh ambil. Daripada plan perancangan pendidikan di Malaysia ni contoh, macam-macam sumber ada dalam tu. Bawa keluar, kupas elok-elok. Kekinian, sumber laporan ke, buku ke, artikel ke, kita kena ambil 5 tahun terkini tadilah sebaik-baiknya. Okey. Pemahaman. Pemahaman nombor 4. Kerana 6 konten ni. Yang keempat, pemahaman. Literature ditinjau dan isi, disintesis, dikritik, disimpulkan, difahami oleh pengkaji. Jadi bila orang nak faham, you melaporkan saja, susah orang nak faham. Tapi bila you kupas, you bincangkan persamaan dia, perbezaan, you synthesize tu. You analisis, buat kesimpulan, ada masa you buat provokasi, you kritik. So sonok nak follow you punya penceritaan naratif tu. Okey. Nombor 5, keseimbangan. Okey, sebab tu tak payah tulis semua teori. Kena pilih teori yang relevan. Okey, nak pakai pemulih ubah, tak pakai semua pemulih ubah. Okey, variable, berapa jumlah variable yang sesuai dalam kajian bertepatan dengan teori yang kita nak bangunkan ataupun berdasarkan kajian lepas punya teori. Okey, dia punya tema, metodologi. Kita memang ada limitation, kita tak buat semua. Jadi keseimbangan, keperluan, relevansi dalam kajian tu, itu saja yang kita tulis dalam literature review. Kemudian kerapian. Jangan ada typo, salah cara citation. Saya risau lagi cara citation. Ini dah banyak kali depan-depan saya laku jugalah Contohnya pelajar tu Viva, saya selaku panel dan sahabat saya. Okey. Dan of course lah kami selaku panel adalah orang yang dalam bidang tersebut. Jadi ada satu possibility yang mana pelajar itu cite kami berdua. Ialah kami bidang yang sama kan, dia cite benda. Bila kami baca, yang sahabat saya yang sebelah ni kata, ini bukan ayat aku ni. Itu dia test lah dekat pelajar tu. Macam mana you cite yang ni? Saya kenal simpulan ni. Kenapa you cite macam ni? Saya rasa dia tak buat macam tu. You betul ke baca artikel tu? Dia pun mengiya-iyakan, bersungguh-sungguh mengiya-iyakan. Dia baca benda tu dan dia menyampaikan, betul kajian ni buat macam ni. Macam ni lah kan. Mungkin saya ni lupa. Orang yang terjawab penilaian je, mungkin saya ni lupa dan saya, tapi saya tak adalah terlupa sangat sebab yang nama berkenaan tu itu saya. Yang you cite tu adalah saya. Takkan saya tak tahu apa benda yang saya buat. Terus muka merah.
dia tak perform dah lepas tu soalan-soalan itu, soalan-soalan untuk Viva dah. Jadi kena make sure baca paper yang original, jangan baca paper third parties. Maksudnya kita tak baca paper yang asal. Kita baca satu artikel, dalam artikel tu dia cite orang ni, kita pun cite dia kan. Baca paper yang asal, jangan baca paper yang atas site site in tu. Okey. Kemudian 3 komponen utama dalam menulis literature review. Okey, 3 komponen utama yang ni kita akan bincang nanti. Yang pertama adalah asas. Asas dia adalah teori dan konsep. Okey, be careful saya bila sebut konsep ni lah macam kita baca buku teks dulu bla bla, pengurusan perakaunan, teori dan konsep. Apa yang ada dalam konsep tu? Konsep biasanya model, apa lagi saya sebut tadi, blueprint, penanda aras, praktis, amalan, apa-apa yang boleh menjadikan satu konsep asas kan. Okey, itu dinamakan konsep. Okey, yang kedua adalah yang paling besar adalah bila kita nak buat kajian, kita mesti ada pemulih ubah, kita ada themes, ada parameter dan sebagainya. So kat sini kita panggil yang kedua. Yang tadi teori dan konsep, yang kedua adalah konsep, sokongan, pemulih ubah atau tema atau parameter tadi. Okey, ini yang kedua. Okey, yang ketiga komponen adalah persoalan kajian dan metodologi. Aspek masalah, persoalan kajian dan metodologi. Kadang-kadang saya masukkan masalah sebab saja je nak tunjukkan masalah supaya nak kena orang faham, sebab kita tak lupakan penyataan masalah kita. Sebenarnya kita bawa persoalan kajian je, tapi persoalan kajian datang daripada mana? Persoalan kajian datang daripada masalah kajian. Jadi dia alignment antara masalah dan persoalan kajian. Jadi saya ulang balik, nombor 1 adalah teori dan konsep utama, yang kedua adalah konsep, sokongan, pemulih ubah, tema, dan yang ketiga adalah masalah dan persoalan dan metodologi kajian. Jadi ada buat gambar piramid. Saya bincangkan lepas ni adalah gambar rajah piramid terbalik. Okey, kat sini nanti buka muka surat slide yang ke-13, dia ada gambar piramid terbalik. So saya ada tulis numbering. Numbering tu bukan nak tunjuk apa. Okey, contohnya saya letak atas sekali adalah pengenalan dan overview. Nanti kita akan bincang perkara ini. Yang kedua adalah huraian tentang teori dan konsep utama. Dia macam ni, piramid ni. Okey, yang atas tulis pengenalan overview, yang kedua adalah huraian tentang teori dan konsep utama, yang ketiga adalah konsep, sokongan, pemulih ubah tadi saya sebut ni, konsep, sokongan, pemulih ubah, tema. Kolom yang ke bawah tu adalah bahagian persoalan dan metodologi kajian. Yang last sekali adalah kesimpulan. Bila sebut ni dia ada 1 2 3 4 5. Okey, dari segi susunan dalam literature review, benda yang paling banyak sekali kita kena tulis adalah menjelaskan berdasarkan proses penyelidikan dengan sumber-sumber tadi bagi menjawab masalah kajian, persoalan kajian dan metodologi kajian. Okey, nombor 2, ranking nombor 2 yang paling penting, dia sama, dia ni dua-dua duduk tempat yang sama, ranking nombor 2, iaitu adalah teori dan konsep tadi, dan juga tadi yang saya sebut konsep, sokongan, pemulih ubah dan tema. Itu kluster yang kedua. Kluster yang ketiga tadi adalah untuk kluster pengenalan dan overview. Okay, kita ada satu overview, nanti saya akan bincang apa yang dimasukkan overview tu. Itu kluster yang ketiga. Kluster yang terakhir adalah kluster kesimpulan. Sebab kesimpulan buat satu perenggan je. Okay, alright. Okay. Kemudian kelebihan kajian literatur. Kelebihan kajian literature, yang pertama ada 8 kelebihan saya baca. Yang pertama, menentukan kedudukan terkini perkembangan ilmu. Seorang baca, currently ini situasi yang berlaku dalam penyelidikan dan situasi yang berlaku dalam kerajaan, industri, ekonomi, politik, teknologi, sosial dan sebagainya. So kita baca lagi sekali. Saya cepat sikit baca sebab kita dah berulang-ulang. Jadi nak zoom je 8 kelebihan. Kita dapat jurang ilmu pengetahuan, gap of knowledge tadi. So kita dapat tentukan metodologi, apa yang kerap orang guna, apa yang relevan dalam kajian. So kita dapat kenalkan potensi dan metodologi yang sesuai dalam kajian. Mungkin metod ni baru, ada orang yang buat extension menggunakan metodologi baru. So metod ni ada potensi dan peluang. Kemudian ada bila baca literature review nampak ada cross disiplin, ada cross reference. So kita boleh menggabungkan beberapa dalam bidang ilmu. Okay, yang keenam, kita dapat bila kita buat literature review, kita dapat kenal expert-expert. Inilah orang-orang yang pakar dalam bidang. So kita kenal pakar rujuk. Jadi diorang ni lah kita akan refer dia bila nak buat content validity atau construct validity nanti. Kemudian mengetahui tentang perkembangan ilmu itu sendiri dan dapat sedikit input. Bila you menginterpretasi tadi itu, you dapat satu idea-idea.
baru, dan yang last kali menghubung kait bidang kajian tadi dalam bentuk pesta. Maksudnya bukan pesta muda-mudi, mengaitkan pembacaan kita dalam literature review dalam kaitan politik dasar tadi semua tu, ekonomi, sosial, teknologi dan agama. Jadi konsep ni adalah untuk dibincangkan sejauh mana keupayaan kita dalam penulisan literature review boleh mengaplikasikan dalam konteks impact ni tadi. Okay, now ada satu lagi bahagian dalam literature review ni yang saya nak dibincangkan adalah tulis bahagian 1.1, 1.2 dan 1.10. Okay, 1.10. Okay, dia macam ni. Kita mulakan dulu dalam penulisan 2.1 dengan 2.10. 2.1 adalah pengenalan. Okay, 2.10 adalah kesimpulan. Saya andaikan mungkin 2.12 dan sebagainya. Saya andaikan 2.1 adalah pengenalan, 2.10 adalah kesimpulan. Jadi apa yang nak tulis dalam 2.1 ni? Merujuk kepada section atau outline kajian masing-masing. Apa yang anda nak cerita dalam bab 2 ni? Okey, kalau macam saya dalam bab 2 ni, saya ni ada beberapa proses saya cerita. Okey, dalam bab 2 ini akan membincangkan overview dan transformasi pendidikan di Malaysia. Kemudian dibincangkan pula dengan teori dan konsep, pemboleh ubah utama dalam kajian, perbincangan tentang beberapa isu-isu yang menjawab kepada persoalan kajian dan metodologi kajian, dan diakhirikan dengan kesimpulan bab. Jadi saya tulis satu perenggan je, just nak beritahu apa yang saya nak tulis dalam bab 2. Jadi kalau bab ni tak nak tulis lagi pun tak apa. Okay, tunggu sampai bab 2 dah siap. Jadi kita tahu dalam bab 2 ni apa dia punya online. Tulis je bab 2 ini akan membincang, atau bab kajian literatur review ini akan membincangkan teori, konsep, mengubah dan sebagainya. Okey. Kemudian dekat 2.10 kesimpulan. Kopi balik tadi yang kita tulis dekat pengenalan bab ini akan membincangkan tu. Kopi satu perenggan tu masuk dekat kesimpulan, tukarkan perkataan akan telah. Bab ini telah membincangkan. Tukar je. Copy paste daripada pengenalan 2.1 tadi pergi dekat 2.10, tukarkan akan jadi telah. Okey. Kemudian settle. Cuma kena tambah sikit kat kesimpulan. Dia titik je beritahu bab seterusnya akan membincangkan metodologi kajian. Kan lepas bab 2 kan bab 3 kan. Jadi kat kesimpulan bab 2 tu nak jadikan satu format, nak beritahu bab seterusnya adalah bab metodologi. Jadi 2.1 dan 2.10 jangan gaduh-gaduh. Dia sebagai formatik. Tak ada penilai nak tanya bahagian 2.1 dan 2.10. Baca 2.1 kita nak tahu, oh ini konten dalam bab 2. Baca kesimpulan, oh you dah buat ni semua tadi balik. Jadi kita boleh, yang bila penilai atau supervisor baca, oh dia akan selaraskan. Jadi maksudnya apa yang dilaporkan dalam 2.1 dah ditulis dalam semua dalam bab 2. Jadi bila baca kesimpulan tu dah bercek balik, oh betul lah ni. Dan nak beritahu pula, oh seterusnya bab metodologi. Okey? Itu nombor 1. Nombor 2 kita nak kena bincang adalah 1.2. Okey, sekarang ni dah kita pergi pada action sikit, tindakan bila bincang kajian literatur ni, kita nak buat 2.2. Okey. Masa cover dekat bab pengenalan, saya ada beritahu yang research background dekat bab 1 tu lah isu-isu yang relevan yang kita tulis dalam bab 1 tu bagi menggambarkan dan menjadikan punca kepada penyataan masalah kajian. Jadi mana-mana isu yang kita tulis dalam research background tu tidak akan membantu bagi melaksanakan ataupun bagi membangunkan penyataan masalah kajian kita anggap tu general issue, dia tak jadi isu yang relevan. Jadi banyak lagi perkara-perkara latar belakang yang kita nak cerita. Kan saya kata kita ambil isu yang relevan lagi. Jadi ambil isu yang general tadi dalam 1.2 dalam bab 1 tadi, pindah dekat literature review. Dekat bahagian mana? Nak kena tahu juga nak pindah nak bahagian mana? 2.1 ke 2.2? Dekat 2.2. Sebab apa? Sebab 2.3 dah masuk teori. Jadi apa-apa perkara yang sebelum kita masuk teori nak cerita dulu. Sebab dia konsep piramid terbalik, yang umum dulu. Jadi you nak cerita, nak extend balik latar belakang kajian. Tapi jangan letak latar belakang volume tu. Janganlah buat macam tu. Tukarlah nama lain. Contohnya kan overview of
Lepas tu boleh letak evolution ke, transformasi, contohlah evolusi pendidikan di Malaysia, transformasi pendidikan di Malaysia. Jadi bila orang baca dekat bab 2 tu dah tahu, oh inilah situasi yang berlaku dekat sistem pendidikan di Malaysia mencapai atau nak ke arah pendidikan abad 21 ni. Jadi kita kena faham benda tu. Okey, bila baca benda tu, bila sekejap lagi kita baca teori baru kita tahu, okey, aku tahu kenapa dia pakai teori ni. Ini teori pendidikan. Teori ni sesuai untuk pendidikan abad 21. Make sure cerita dekat bahagian teori dengan overview tu nanti itu biasa lari. Jangan overview tu benda lain, maksudnya pakai teori ni pula. Katakanlah teori tu you pakai yang multidisiplin sikit. Beritahulah perkembangan dalam pendidikan di Malaysia sebenarnya dah bergabung daripada konsep pedagogi dan ke arah teknologi. Jadi bila you pakai teori teknologi tu, tak ada lagi orang terkejut. Oh, sebab tu you dah cerita tadi dekat evolusi dan transformasi pendidikan di Malaysia. Okey? Jadi saya ada bagi contoh dalam slide macam mana nak buat 2.2 tu sama ada you boleh buat 2.2. Lepas tu nak buat 2.3. Boleh pula. Boleh. Nak buat 2.2 boleh, buat 2.3 pun boleh. Atau 2.2, 2.21, 2.2.2. Nanti ada contoh kat sini yang saya buat. Contoh saya cerita kat sini lah. Tesis dia membangunkan model sinergi kelestarian antara teknik pengajaran berkesan dan pentadbiran berstruktur dalam pendidikan abad ke-21. Saya ulang balik. Contoh dalam slide ni saya tulis membangunkan model sinergi kelestarian antara teknik pengajaran berkesan dan pentadbiran berstruktur dalam pendidikan abad ke-21. Jadi apa yang saya nak letak dalam 2.2 tu? Saya tulis overview transformasi pendidikan Malaysia ke arah pendidikan abad 21. Okey, kemudian saya buat 2.3. Saja je buat letak 2.3. Transformasi kelestarian model pendidikan ke arah pendidikan abad ke-21. Jadi 2.1 pengenalan, 2.2 overview transformasi pendidikan Malaysia, 2.3 transformasi kelestarian model. 2.4 baru masuk teori. Dah masuk teori, dapat serius dah. Jadi kalau ada benda-benda yang perlu diceritakan sebelum cerita dekat teori, boleh cerita dulu. Okey. Atau saya bagi contoh ni, overview kelestarian transformasi pendidikan Malaysia ke arah pendidikan abad 21. Saya buat 2.21 transformasi pendidikan negara, 2.2.2 evolusi model kelestarian pendidikan negara abad 21. Jadi 2.3 boleh masuk teori yang kita akan bincang next class. Okay, saya ada sediakan template. Ada dua template. Saya explain kenapa dua template ni. Template pertama untuk buat 2.2. Bila you baca buku, baca laporan, baca artikel yang sebenarnya dia berkait dengan, katalah 2.2 saya tulis kat sini, evolusi sistem pendidikan Malaysia ke arah pendidikan abad 21. Apa saja saya baca dalam pelan perancangan pendidikan negara yang berkaitan dengan evolusi, saya pindahkan dalam Excel ni. Saya masukkan dulu apa huraian itu, penulis siapa, dokumen apa dan rujukan. Saya masukkan je. Saya masukkan dulu dekat Excel ni. Jadi saya tak tulis lagi dalam perenggan. Bila saya baca, saya jumpa, saya pindah. Okey, bila pindah dekat Excel ni tak payahlah salin. Kalau tesis dalam bentuk soft copy, cut and paste je, copy paste. Dia masukkan benda ni. Takkan rugi. Sebab kita akan guna apa yang kita tulis ni. Kadang-kadang kalau dia tak sesuai kat 2.2, dia akan sesuai dekat mana tau. Bila kita nak menulis satu perenggan, takkan nak mulakan encoding tu. Kita kena ceritakan dengan berkaitan, merujuk laporan dalam pendidikan, aspek kepimpinan merupakan aspek yang penting dalam kejayaan dalam sistem pendidikan 21. Laporan tahunan KPM 2020. Contoh 2019. Baru masuk merujuk kajian terbaru oleh Siti. Itulah perenggan yang baik. Terus masuk encoding tu je, terus masuk dekat bahagian artikel dengan tesis dia nak buat site. Tapi you tak relatekan dengan impact kajian ni untuk apa. Kalau kepada pendidikan, site lah daripada sumber-sumber pendidikan. Okey. Jadi saya sediakan satu Excel ni. Buatlah, maksudnya kalau tak rekod sayang, ni kata rekod ni. Bila baca jumpa apa-apa berkaitan dengan evolusi pendidikan di Malaysia, tak kisahlah daripada tesis ke, daripada artikel ke, daripada laporan mana-mana, masuk je, cut and paste, cut and paste. Biarlah sampai 100 ke 1000 pun tak ada masalah. Okey, masukkan benda ni. Okey, template yang kedua adalah sama macam tadi, tapi ini fokus bukan untuk 2.2 je. Dia fokus untuk keseluruhan tesis. Bila kita nak tulis dalam satu perenggan, kita mesti ada isu-isu yang semasa. Okey, jadi isu-isu semasa. Kalau topik tadi pendidikan abad 21,
daripada UNESCO ke, WHO ke, daripada dekat Finland ke, dekat Denmark ke, dekat UK ke, apa saja yang berkaitan dengan evolusi pendidikan dekat dunia ni, saya paste dekat sini. Jadi saya tahu dekat bahagian literature review saya boleh tulis, ambil sikit dia punya intro ni, saya boleh ambil masa nak buat perbincangan nanti saya masukkan ini. Jadi bila kita nak mula satu perenggan, okey, cuba bayangkan nak tulis satu perenggan, nak mulakan ayat. Padahal kita tahu, jadi kita dah belajar sekolah rendah, bila nak tulis satu benda tu atau satu perenggan, kita ambil jadikan contoh, kita kena mulakan pengenalan yang menarik. Macam mana nak mulakan pengenalan yang menarik? Adakah according to pengenalan yang menarik? Jadi kita kena masukkan isu-isu okay. Kedua, baru masukkan fakta yang kita panggilkan ayat tersurat. Fakta-fakta utama. Kemudian kita akan masuk juga dengan sokongan, itu yang tersirat, tu dan sebagainya, sokongan yang kedua. Lepas tu kita satu perenggan tu kena buat kesimpulan. Ni tu dia dalam perenggan tak nampak kesimpulan. Sebab tu dalam satu perenggan tu, line pertama ayat sendiri ataupun berdasarkan isu-isu semasa ni, perenggan yang line yang kedua adalah fakta, line yang ketiga mungkin huraian seterusnya untuk sokongan, masih lagi fakta, dan last line adalah kesimpulan. Kesimpulan kita tu kita buat sendiri dengan ayat kita sendiri, tapi janganlah buat kesimpulan benda lain. Buat kesimpulan berdasarkan pengenalan dan fakta tadi. Jadi kita boleh kawal satu perenggan. Satu perenggan tu boleh kawal, ada intro, ada conclusion. Jadi sekarang tak boleh kawal. Nanti kalau panel tanya muka surat 88 perenggan nombor 2, boleh tak cerita dengan saya perenggan nombor 2 ni apa? You pun asyik saja according Siti, titik, according Ahmad, titik, according Hashim, titik, according Ali, titik. Nanti panel kata, so what? You cite banyak-banyak ni untuk apa? You tak beritahu kan ni perenggan ni untuk apa? Apa yang ada dalam 4 citation ni? Untuk apa you sembahkan kepada kami tulis 4 benda ni? Setakat nak melaporkan jadi wartawan? Tak seronok lah. Okay, itu yang selalu yang kita timbul dalam literature review. Okay, yang kedua, template ni kita masukkan juga ayat-ayat isu-isu semasa atau pengetahuan sama dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, agama, meliputi dalam negara-negara, masuk je. Masukkan ayat itu, masukkan authors atau penulis dan sumber rujukan. Masukkan, sebab tak percaya, buatlah dulu. Kalau anda tak buat, masalah lah, sebab kita akan proses lepas ni, hari kedua sampai ke hari ke-14 nanti. Inilah perbincangan kita. Kalau tak isi, tak pelan-pelan. Saya tak suruh salin, dia copy and paste je. Tak ada rugi, sebab kita akan masukkan maklumat ke dalam tesis. Sebab kita bila nak mulakan bicara, mesti kita akan mulakan sesuatu yang menarik. Antara isu yang menarik itulah sama ada isu politik, isu sosial, ekonomi, teknologi ataupun agama. Okey, minta maaf agak terlalu panjang kita hari ini. Dah hampir sejam 12 minit. Okey, apa yang saya nak sampaikan sini bahawa literature review adalah sangat penting untuk kita kuasai. Untuk sesi pengenalan ni tidaklah sempurna, sebab kita akan ada khusus dan spesifik apa yang saya sebutkan tadi. So gunakan slide ni untuk pemahaman. At least you faham apa itu kajian literatur. Okey, kita kena bergerak. Kita dah buat 1.1, kita dah kena bergerak 1.2 untuk, dan juga kita buat gerak tu 1.10. Lepas ni kita dah masuk dekat bab teori. Okey, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Semoga semuanya terus bersemangat, terus positif, terus sihat. Sekiranya ada kesilapan dan kekurangan saya tadi, saya mohon maaf lagi sekali. Okey, kita jumpa dalam platform perbincangan. Okey, assalamualaikum dan terima kasih.